Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah menilai Dr. Syawal Amran. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan subjek psikologi pendidikan. Sebelum meneruskan pembentangan, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu. Okey, kami daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada saya sendiri. Nama saya Wahidul Syuhada binti Bunya, Ain Nabila Muhammad Kamarul Kumarasami, Nur Afa binti Amdam, Syamimi Hazwin Muhammad dan akhir sekali Mariatul Kiptiah binti Rizwan. Berikut merupakan tajuk yang telah kami persetujui untuk membuat pembentangan ini. Kami telah memilih soalan satu iaitu bincangkan kepentingan mempelajari kursus psikologi pendidikan dan bagaimana kursus ini membantu guru dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Berikut merupakan isi kandungan yang akan kami kupas dengan lebih lanjut. Pertama, kami akan kupas berkenaan dengan pengenalan. Seterusnya, tujuan guru mempelajari kursus psikologi. Seterusnya, kami akan kupas tentang kepentingan guru mempelajari kursus psikologi. Bagaimana kursus ini membantu guru dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Dan akhir sekali kami akan membuat kesimpulan. Berikut saya akan menerangkan sedikit berkenaan dengan pengenalan tajuk ini. Okey, jadi psikologi pendidikan adalah disiplin psikologi yang khusus mempelajari, meneliti dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Jadi secara asasnya psikologi pendidikan meliputi tingkah laku belajar murid, tingkah laku mengajar guru dan tingkah laku belajar mengajar. Ianya interaksi guru dan murid untuk diaplikasikan ke dalam bilik darjah. Okey, itu sahaja pengenalan daripada saya. Jadi sahabat saya akan meneruskan pembentangan ini. Terima kasih sahabat saya, Syuhada. Jadi seterusnya untuk perbincangan seterusnya kami akan membentangkan tentang tujuan guru mempelajari kursus psikologi. Pertama adalah untuk memahami perbezaan individu iaitu pelajar. Seorang guru harus berhadapan dengan pelbagai tingkah laku, pemikiran serta emosi pelajar di dalam kelas dengan berhati-hati kerana karakter masing-masing adalah tidak sama. Kadang-kadang ada pelajar yang memberi respon secara aktif, ada pelajar yang kurang memberi respon ketika proses pembelajaran sedang dilakukan. Pendidik atau guru harus lebih peka dengan memahami perbezaan individu pelajar supaya tidak berlaku sebarang kemungkinan yang tak dapat dielakkan. Seterusnya, ia mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif di dalam kelas. Pemahaman yang baik tentang ruangan kelas yang digunakan dalam proses pembelajaran sangat membantu guru untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar dengan berkesan. Suasana yang bersih, tersusun, teratur dan lengkap juga memainkan peranan positif untuk psikologi dalam pembelajaran pelajar. Seterusnya, pemilihan strategi dan metod pembelajaran. Kaedah pembelajaran didasarkan pada karakter perkembangan pelajar. Psikologi pendidikan dapat membantu pendidikan dalam menentukan strategi atau metod pembelajaran yang tepat dan sesuai. Dan ia mampu mengaitkannya dengan karakter dan keunikan individu, jenis belajar dan gaya belajar dan tingkat perkembangan yang sedang dialami oleh pelajar. Seterusnya, ia memberi bimbingan kepada pelajar. Seorang guru harus memainkan peranan yang berbeza di sekolah, tidak hanya dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga berperanan sebagai pembimbing bagi pelajar. Bimbingan adalah jenis bantuan kepada pelajar untuk membantu mereka dalam mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang mereka hadapi. Dan yang terakhir sekali adalah tujuan guru mempelajari kursus psikologi untuk menilai hasil pembelajaran. Guru harus melakukan dua kegiatan penting dalam kelas seperti mengajar dan menilai. Kegiatan tersebut dapat membantu dalam menilai tahap pembelajaran mereka. Psikologi pendidikan dapat membantu guru dan pelajar dalam mengembangkan tahap pembelajaran pelajar agar ianya menjadi seorang insan yang lebih baik. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya sahabat saya akan menyambung.
Seterusnya adalah kepentingan mempelajari kursus psikologi pendidikan. Pertama, membolehkan guru memahami mengapa pelajar bertingkah laku begini atau begitu dalam sesuatu perkara. Kedua, dapat meramal dan mengawal tingkah laku pelajar, apa yang digemari dan apa yang tidak disenanginya pada peringkat umur tertentu. Yang ketiga, dapat mereka cipta alat ujian yang mudah dalam mengenal pasti tahap perkembangan pelajar, terutama untuk pelajar yang bermasalah. Seterusnya, dapat mengetahui tahap perkembangan pelajar dari segi fizikal, kognitif, sosial dan emosi melalui kajian tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang seterusnya, membantu guru memahami dan menjelaskan naluri, desakan, keperluan, perbezaan individu, personaliti dan konsep pendiri pelajar. Baiklah, saya akan menyambung perbincangan mengenai bagaimana kursus psikologi ini membantu guru dan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang pertama, kursus ini membantu guru dari segi mengawal proses PMP di dalam kelas. Tidak kira dalam lingkungan suasana untuk mencipta suasana yang kondusif di dalam kelas maupun berkait dengan permasalahan murid ataupun disiplin mereka. Okey, bagi memastikan kawalan dalam kelas ini teratur, guru perlu mengatur strategi yang berkesan mengikut suasana dan keupayaan murid ketika itu. Okey, yang kedua, kursus ini membantu guru dengan mencetuskan keyakinan dan persepsi mereka tentang kemampuan diri mereka sendiri di mana ianya mempengaruhi keberkesanan PMP. Boleh dikatakan kepercayaan murid ini terhadap tugasan yang diberikan sama ada ianya boleh disiapkan ataupun tidak bergantung kepada jarak, masa dan usaha mereka untuk menyiapkan tugasan tersebut dalam waktu yang tertentu yang mana ianya dikenali sebagai efikasi kendiri. Okey, yang ketiga ialah tanggapan guru itu sendiri terhadap murid-murid akan mempengaruhi sikap dan motivasi mereka untuk memberi hasil atau objektif yang baik terhadap pembelajaran. Seperti biasa, bila ianya berkait dengan tanggapan guru iaitu persepsi guru itu sendiri terhadap murid-murid, ianya berkait antara satu sama lain. Seperti pelajar itu sendiri dinasihatkan untuk percaya bahawa mereka mampu untuk melakukan sesuatu tugasan atau mengasah kemahiran yang mereka miliki. Ianya kerana mereka ini berpotensi jauh untuk lebih maju ke hadapan berbanding guru-guru yang memiliki tanggapan yang negatif terhadap murid-murid. Okey, yang keempat, kursus ini membantu guru dengan mengukur dan menilai pelajar secara tepat ketika dalam proses pembelajarannya. Melalui satu kajian yang dibuat oleh Islamah mengatakan bahawa guru yang berhubung dengan murid secara terus ataupun secara langsung dapat membuatkan murid itu mampu untuk belajar setiap masa. Ini bermaksud murid itu boleh untuk melakukan atau melibatkan diri dalam proses pembelajaran jika guru tersebut dapat memberi perhatian kepada pembelajaran dan perkembangan mereka dalam tempoh tersebut. Okey, pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh pelajar sebahagiannya bergantung kepada amalan, iaitu amalan yang berulang kali, iaitu melakukan pengulangan berulang kali dan berterusan akan membuatkan pelajar tersebut mencapai kejayaan dan objektif yang dikehendaki. Yang terakhir, kursus ini membantu guru dengan memotivasikan murid-murid untuk memahami bagaimana proses pembelajaran seseorang individu itu bermula. Ia juga memberikan guru cara untuk membantu murid tentang bagaimana mereka belajar, menganalisis, mencipta ataupun mengaplikasikan kemahiran yang mereka baru miliki. Walau bagaimanapun, kemahiran baru ini tidak akan mungkin berlaku melainkan jika guru menolong ataupun mendorong mereka cara untuk mengaplikasikan kemahiran tersebut. Baiklah, secara kesimpulannya, dapat disimpulkan bahawa pengetahuan berkaitan psikologi pendidikan adalah sangat penting bagi seluruh individu bergelar pendidik untuk menguruskan segala hal terkait soal pendidikan di sekolah.
Sekian daripada kami, kumpulan 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.